Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5 bersama dengan Cikgu Asti. Baiklah, untuk hari ini tajuk pembelajaran kita ialah pembangunan pengatur caraan dalam mikropengawal. Dalam tajuk ini kita akan membincangkan dua lagi tajuk kecil, iaitu yang pertama, mengenal pasti fitur-fitur antarmuka perisian pengatur caraan, dan yang kedua adalah tentang perkakasan untuk perisian pengatur caraan. Kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 49 sehingga 51. Pastikan kamu terus kekal bersama dengan cikgu sehingga ke akhir pembelajaran. Mari kita teruskan. Sebelum itu, kita lihat dahulu standard kandungan untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu 6.4 pembangunan atur cara dalam mikropengawal, manakala standard pembelajaran pula ada dua di sini. Yang pertama 6.4.1 mengenal pasti fitur-fitur antarmuka perisian pengatur caraan, dan yang kedua menghuraikan perkakasan yang akan digunakan bersama perisian pengatur caraan. Sekarang, kita lihat pula objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat yang pertama mengenal pasti fitur-fitur pada antaramuka perisian pengatur caraan, dan yang kedua, murid juga dapat menghuraikan perkakasan yang akan digunakan bersama perisian pengatur caraan. Kriteria kejayaan pula, murid berjaya menerangkan fungsi semua perkakasan yang akan digunakan bersama perisian pengatur caraan. Mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk yang pertama, iaitu mengenal pasti fitur-fitur antaramuka perisian pengatur caraan. Untuk pengetahuan semua murid-murid, terdapat pelbagai pilihan perisian berasaskan grafik yang sesuai dengan papan mikropengawal yang digunakan. Contoh perisian adalah seperti Scratch, M-Block, Microsoft, PictoBlock dan sebagainya. Untuk pengetahuan kamu ataupun cikgu nak ingatkan semula, perisian Scratch kita telah pelajari semasa kamu berada di tahun 4. Dan untuk tahun ini, kita akan belajar menggunakan satu lagi perisian, iaitu M-Block. Mari kita lihat fitur-fitur antaramuka yang terdapat di dalam perisian M-Block. Kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 49. Fitur yang pertama ialah Sprite. Apakah dia Sprite? Sprite merupakan imej secara simulasi yang akan melakukan arahan yang diatur cara. Seterusnya, Device. Device ialah pemilihan pelbagai papan mikropengawal untuk digunakan. Perhatikan di sini, cikgu perbesarkan gambar papan mikropengawal yang digunakan. Seterusnya adalah Device Library. Device Library adalah tempat ataupun koleksi papan mikropengawal. Di sini kita boleh memilih papan mikropengawal yang sesuai untuk digunakan. Seterusnya adalah fitur Upload. Fitur ini adalah untuk memuat naik atur cara yang telah dibina ke dalam papan mikropengawal. Seterusnya fitur Block Palette. Untuk fitur ini, perhatikan pada kawasan yang cikgu telah lorikkan. Ini adalah kawasan yang mengandungi kategori blok, yang mana cikgu perjelaskan di sini terdapat beberapa blok seperti pin, serial port, sensor, event dan sebagainya. Di sinilah kita akan pilih satu-satu button untuk memilih arahan yang sesuai ataupun blok-blok yang sesuai. Baiklah, seterusnya adalah fitur Script Area. Kawasan ini adalah kawasan yang digunakan
untuk menempatkan blok atur cara bagi membentuk pengaturcaraan yang lengkap. Di sinilah tempat kita menyusun blok-blok yang kita telah pilih daripada blok palette. Boleh faham setakat ini? Baik murid-murid, sekarang kita lihat kategori blok asas dalam aplikasi perisian yang berasaskan grafik. Maksudnya, kategori blok ini biasa terdapat mana-mana perisian yang berasaskan grafik. Terdapat 4 kategori di sini, iaitu control, yang kedua event, dan yang ketiga pin, dan seterusnya operator. Keempat-empat ini biasa terdapat di mana-mana aplikasi yang berasaskan grafik. Kita lihat untuk blok yang pertama, iaitu control. Blok ini adalah untuk menyenaraikan asas struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan. Untuk blok event pula adalah untuk menyenaraikan perbuatan seperti mula, goncang atau tekan switch mengikut jenis papan mikro pengawal yang digunakan. Seterusnya blok pin. Blok ini adalah untuk menyenaraikan kawalan pada pin papan mikro pengawal untuk melakukan sesuatu arahan. Dan yang terakhir adalah blok untuk operator. Yang ini adalah mengandungi arahan operasi matematik dan gate logic seperti AND, OR dan NOT. Kita ikuti paparan yang berikutnya. Sekarang kita lihat contoh paparan antaramuka perisian pengatur cara yang lain. Di dalam buku teks kamu diberikan contoh untuk perisian Microsoft. Perhatikan gambar yang diberikan. Terdapat beberapa fitur yang sama seperti fitur-fitur antaramuka yang kita telah bincangkan tadi, iaitu untuk perisian M-Block. Seterusnya cikgu berikan lagi contoh lain, iaitu perisian Pictoblock dan perisian Scratch. Perisian ini kamu telah pelajari semasa kamu berada di tahun 4. Perhatikan ketiga-tiga perisian yang diberikan, ketiga-tiganya mempunyai persamaan, iaitu atur cara yang disusun dalam bentuk blok. Sekarang, mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini untuk tajuk yang kedua, iaitu perkakasan untuk perisian pengaturcaraan. Terdapat beberapa contoh perkakasan yang kita akan bincangkan satu per satu. Kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 51. Untuk perkakasan yang pertama, iaitu papan mikro pengawal. Perhatikan gambar yang diberikan. Ini adalah contoh-contoh papan mikro pengawal, yang mana papan mikro pengawal berfungsi untuk mengawal peranti elektronik berdasarkan atur cara yang dimuat turun ke dalamnya dan boleh menerima input, memproses dan mengeluarkan output. Seterusnya, perhatikan pada gambar. Perkakasan ini ialah perintang tetap. Fungsinya adalah untuk menghadkan arus elektrik. Seterusnya adalah yang ini mungkin ada yang dah kenal. Ini merupakan LED. LED berfungsi untuk mengeluarkan isyarat dalam bentuk cahaya. LED ada dalam pelbagai warna, sama ada merah, kuning ataupun hijau. Seterusnya adalah switch tekan. Switch tekan berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan litar elektrik. Perkakasan yang seterusnya adalah pembas. Perkakas ini ataupun alat ini digunakan untuk mengeluarkan isyarat dalam bentuk bunyi. Kalau tadi LED mengeluarkan isyarat dalam bentuk cahaya, pembas pula mengeluarkan isyarat dalam bentuk bunyi. Perkakasan yang seterusnya ialah papan reka. Papan reka adalah untuk membuat sambungan litar dan komponen elektronik. Seterusnya, motor servo. Perhatikan pada gambar, motor servo ini digunakan untuk membuat gerakan bersudut sehingga 360 darjah. Kemudian, ini adalah wayar.
Wayar digunakan untuk menyambung litar dari papan mikropengawal ke perkakasan yang lain. Seterusnya, mungkin ini kamu biasa lihat, iaitu kabel USB. Kabel ini digunakan untuk memuat turun atur cara ke papan mikropengawal. Baiklah murid-murid, selepas mendengar penerangan cikgu tentang kedua-dua tajuk yang kita telah bincangkan tadi, cikgu harap kamu boleh menjawab latihan yang cikgu telah sediakan. Kamu boleh dapatkan pautan latihan pada ruangan deskripsi. Setakat ini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap semua murid-murid boleh faham tentang tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu yang pertama tentang fitur-fitur antarmuka yang terdapat pada perisian pengatur caraan, dan yang kedua adalah tentang perkakasan yang terdapat dalam perisian pengatur caraan. Oleh itu, sekian daripada cikgu. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang berikutnya. Bye-bye.